السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين يا رب العالمين. Jadi insyaAllah malam ni kita akan ada solat sunat hajat untuk kemenangan Islam kita insyaAllah pada hari yang akan datang, dan juga solat hajat untuk Encik Muhammad Johan bin Embo yang mana mengalami sakit buah pinggang dan batu karang, sekarang berada di Kuantan. Semoga Allah berikan kesembuhan dan kebaikan kepadanya. Dan juga untuk semua muslimin dan muslimat yang mana yang mengalami kesusahan, ujian, semoga Allah pemudahkan insyaAllah. Dan insyaAllah lepas salat adat juga kita ada zikir munajat juga untuk PRU yang akan datang insyaAllah. Baik, jadi alhamdulillah wa syukurillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu, berada dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilupakan juga untuk sama-sama kita ni i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Sahaja aku i'tikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah taala. Jadi sebelum kita mulakan perkongsian kita dalam kitab Sebelah Rahsia Sihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah sama-sama kita alunkan selawat tafrijiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام. الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كلهما علوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام. الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. Moga dengan berkat syafaat yang keberkatan yang ada pada selawat tafrijiyah ini, moga ianya sampai kepada seluruh hati muslimin dan muslimat agar dapat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana muslimin dan muslimat yang mengalami ujian, moga Allah angkat, Allah berikan kemudahan, amin. Mana-mana muslimin dan muslimat yang mengalami dalam keadaan kesusahan, moga Allah beri kesimpulan, Allah simpulkan, beri kemudahan, amin. Mana-mana yang tak ada zuriat, moga Allah berikan dengan zuriat yang salih dan salihah, amin. Mana-mana yang dalam keadaan menuju kematian, moga Allah berikan dengan kematian husnul khatimah, amin. Mana-mana yang telah meninggal, moga Allah hadiahkan dengan syurga jannatul firdaus, amin. Dan tak lupa juga untuk semoga dengan berkat selawat tafrijiyah ini, moga Allah berikan kemenangan kepada Islam, amin. Baik, jadi selawat tafrijiyah tu Allah SWT kata pada ulama, kalau dibaca sehari 21 kali, dia di antara selawat yang mana Allah cepat makbul doa. Nak makbul doa, antaranya tips dia adalah selawat tadi, selawat tafrijiyah 21 kali sehari. Nah, ada yang nak makbul lagi, saya tak ingat dah jumlah bilangan dia. Tapi banyak lagi lah, lebih daripada tu. Dan dikenali juga dengan selawat nariyah. Sebab apa? Dengan nar ni maksudnya api. Api ini maksudnya bila api yang membakar pada kayu api. Maksudnya laju. Laju tu api bila kena dengan kayu api, maka dia derah gerak api tersebut. Maka begitu juga dengan selawat ni. Maka kalau kita guna untuk doa, insya-Allah Allah akan makbulkan dengan secepat mungkin, insya-Allah. Jadi mana-mana semua manusia ada ujian, ada permintaan masing-masing. Jadi gunalah selawat ni, insya-Allah moga Allah makbulkan. Ni di antaranya je, di antaranya. Nak guna cara lain tak ada masalah. Baik, Allahumma salli Muhammad. Jadi malam ni kita sambung balik Allahumma salli Muhammad, kitab kita dengan sebelah rahsia sihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 8. Itu yang lepas saya telah ceritakan tentang Allahumma salli Muhammad, tentang Rukanah. Tentang Rukanah, iaitu di antara sahabat Rasulullah jugalah, yang sebelumnya adalah dalam keadaan kufar, dalam keadaan orang kafir, bukan Islam. Maka disebabkan datangnya Rasulullah ajak dia gocoh sekali, maka dia kalah dengan banyak kekalahan yang terkena disebabkan melawan dengan Rasulullah, dan akhirnya masuk Islam. Dan antara lain peristiwa yang mana nak menunjukkan Rasulullah ini seorang pahlawan yang hebat. Satu hari itu yang saya sebut juga yang sebelum ni, iaitu satu hari Madinah ini dimasuki dengan perampok. Jadi sahabat-sahabat semua dengar ada perampok masuk dalam Madinah. Jadi semua pakat pergi tuju pada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke rumah Rasulullah. Sebab ketika itu ketua adalah Rasulullah. Orang lain ni orang bawahan saja. Jadi bila ada sesuatu yang kecelakaan, musibah yang mengena pada kampung, maka pergi pada Rasulullah. Maka pergi pada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diketuk pintu, dia beri salam, maka tak ada orang yang jawab. Dipanggil ya Rasulullah, tak ada orang nyaut.
Maka apa yang berlaku, tiba-tiba dengar derapan bunyi kuda yang mana daripada jauh dah dengar, dan orang yang sedang balut badannya dengan kain serban, maksudnya tak nampak muka, sedang mengejar kelompok-kelompok yang mana masuk ke dalam bumi Madinah tadi. Kejar, dan sehingga akhirnya larilah ke perampok tersebut. Dan bila sahabat-sahabat ni tengok, siapa pula ni tiba-tiba tak kenal mata hidung kejar perampok, selamatkan Madinah sekarang. Dalam keadaan terkejut itu, kemudian sahabat pergi jumpa pada orang tersebut. Pergi kata, siapa saudara ini? Fulan ini siapa? Maka bila dia buka serban, rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini dalam keadaan orang kata pentadbir negara, pentadbir satu empayar Islam. Dia tak tunggu orang lain mari report pada dia dah. Sebagai ketua, dia sendiri akan turun. Dia sendiri yang akan turun. Maka ianya sama juga dengan keadaan kita, perihal kita. Orang tak kira lah yang akan naik, yang akan datang ni. Bila naik, kena faham dia ada amanah yang mana yang Allah beri amanah pada dia untuk jaga rakyat di bawah. Maka amanah ini jika tak dijaga, hari akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai yang kamu tak jaga, berapa ramai yang kamu terlepas pandang, benda ni semua Allah akan jaga. Sebab tu Rasulullah tak tunggu orang report pada dia, dia sendiri akan turun ke lapangan, tengok rakyat dia macam mana. Tu Rasulullah. Sama juga yang berlaku pada Abu Bakar As-Siddiq, yang berlaku pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar datang turun ke lapangan, tengok orang-orang yang mana yang susah. Tiba-tiba dengar teriakan dari sebuah rumah anak kecil. Bunyi teriakan anak kecil, menangis. Bila dengar teriakan tersebut, maka Sayyidina Umar pun pergi. Tak kenal wajah khalifah. Tak kenal lah. Sayyidina Umar ni tutup muka dia. Maka bila tutup muka, datang rumah, lepas tu Sayyidina Umar tanya, kenapa menangis ni? Maka jawab rumah tersebut, isi rumah tu, mak dia bagi tahu bahawa rumah kami ni dah lama tak makan dengan makanan, tak bunyi makanan, tak ada. Aku sengaja buat bunyi periuk, buat bunyi benda-benda hak tak nak. Sebab apa? Sebab tak mahu bagi anak aku menangis. Tapi dia teriak juga sebab apa? Sebab tak tahan dengan kelaparan yang dia alami. Allahu Akbar. Tak tahan dengan kelaparan. Sayyidina Umar bila dengar begitu, ya Allah, dosa aku. Aku dalam keadaan duduk jaga, Allah lantik aku fil ardi khalifah. Allah jadikan aku atas dunia untuk jadi pemimpin. Pemimpin yang mana Allah telah tetapkan ati' Allah wa ati'ur Rasul. Ikut cakap Allah, ikut cakap Rasul. Tapi dalam pemerintahan aku masih ada lagi orang yang dalam keadaan tak dapat rasa makanan. Menangis Sayyidina Umar. Kemudian apa yang berlaku, Sayyidina Umar balik ke rumah dia, balik ke tempat khilafah dia, ke rumah dia, ambil gandum, ambil beras kelek sendiri buat di rumah. Maka orang yang berada di samping Sayyidina Umar bertanya, ya Amirul Mukminin, mehlah bagi aku bawa ni. Mu tak payah bawa. Apa jawab Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kata, aku tak mau bagi kamu bawa. Sebab apa? Sebab aku takut nanti Allah tanya aku, sebab apa orang ni boleh lapor di bawah penjagaan aku. Tak mau bagi sampai sedari itu. Tu amanah tu. Maka kita yang akan datang ni, sudah pasti kita pilih Islam yang pertama. Dalam apa cara sekalipun, Islam mesti ditegakkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tak ada apa yang lebih tinggi dari Islam. Maka selepas daripada itu, kena cari pula pemimpin yang mana menjaga Islam. Menjaga Islam dalam erti kata lain, iaitu menjaga Allah. Bila jaga Allah, maka dia akan jaga orang yang berada di bawah. Sebab apa? Dengan Tuhan dia jaga. Tapi kalau dengan Allah pun tak jaga, maka orang yang berada di bawah maka berada dalam keadaan punah. Maka ini yang berlaku di Madinah. Rasulullah datang,
Bila dibuka kain serban, rupanya Rasulullah sendiri hak bagi pergi serang kelompok. Maksudnya Rasulullah tak tunggu orang report bagi tahu dia Rasulullah ada orang bagi, tak ada. Rasulullah pergi turun sendiri, tengok sendiri keadaan apa yang berlaku di kawasan jagaan. Jadi ini bab amanah. Amanah ni bermacam-macam. Hatta nyawa kita sendiri pun amanah yang Allah bagi. Oksigen yang Allah bagi pun itu amanah yang Allah bagi. Tangan yang kita pegang, yang kita dapat, ini semua yang amanah yang Allah bagi. Maka amanah yang Allah bagi, setiap amanah mesti dijaga. Kerana apa? Kerana pada hari kiamat esok, semuanya akan ditanya kecuali mulut saja. Mulut akan ditutup. Semua akan ditanya. Mulut akan ditutup, dikunci. Yang ditanya daripada tangan, daripada kaki, daripada apa sahaja. Hidung, mata, telinga. Wahai tangan, kamu atas dunia diberi jawatan, diberi dengan tanggungan, diberi dengan tanggungjawab apa yang kamu buat melalui tangan ini. Wahai kaki, Allah telah berikan kepada kamu dengan nikmat kaki, nikmat berjalan. Pernahkah kamu duduk atas dunia, kamu pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kamu jalankan tugas-tugas Allah? Pernah tak? Mulut tak boleh nak bercakap, dikunci. Sebab apa? Sebab dah tahu perangai mulut ini suka memutar belik. Sebab itu ditutup. Maka yang bercakap adalah anggota-anggota yang ada pada diri masing-masing. Itu yang akan bercakap. Maka dari sini dapat kita lihat, amanah adalah satu benda yang sangat besar, sangat perkara yang sangat penting, yang mana Allah dan Rasulullah jaga dan Rasulullah tegakkan dalam agama kita. Kalau tak penting, Rasulullah tak akan ajar umat dia untuk jadi seorang yang amanah. Antara sifat Rasulullah juga seorang yang amanah. Itu kita kena faham. Baik. Jadi hadis-hadis dan peristiwa di atas jelas menunjukkan baginda Nabi SAW adalah orang yang sangat sihat dari aspek fizikal dan rohani. Kesihatan sebegini mungkin satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk baginda Nabi SAW. Namun seiring dengan amalan harian yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW yang membantu sehingga mencapai tahap kesihatan sebegitu rupa. Maksudnya, apa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi ialah memang satu kelebihan, satu keistimewaan, satu mukjizat kepada Rasulullah. Tapi dalam masa yang sama, jika Rasulullah tak menjaga diri dia dalam keadaan baik, maka ianya akan hilang juga. Akan hilang juga. Sebab apa? Sebab tak dijaga. Maka sama dengan kita. Kita bila Allah bagi dengan kesihatan, maka jagalah dengan sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab jika sihat ini hilang, maka salah satu nikmat Allah telah hilang dalam hidup kita. Sihat je hilang. Mari semayang dalam keadaan yang demam, dalam keadaan yang batuk, dalam keadaan yang sesema. Adakah sama salatnya dengan orang yang dalam keadaan sihat sejahtera? Sama tak? Tak sama. Orang yang dalam keadaan lututnya comel, esehnya comel belaka, tak, siku dia comel belaka, dengan orang tua hak sakit gout, agak-agak sama tak sama solat dia? Tak sama. Nak sipuh pun sakit, betul tak? Nak tasyahud pun sakit. Sebab apa? Sebab hilang nikmat di dalam diri kita. Tapi orang yang dalam keadaan sihat, tubuh badannya, solat tu sedap sebenarnya. Duduk setengah jam diri pun tak ada masalah. Tapi bila sakit, bila tak jaga kesihatan, maka sembahyang pun rasa tak sedap. Tak enak dah rasa dia. Kena faham, kesihatan datangnya daripada Allah dan kembali juga pada Allah. Maka amanah, antara amanah yang Allah bagi pada kita adalah dengan jaga kesihatan. Maka Rasulullah pun perkara yang sama. Rasulullah memang diberi keistimewaan, diberi kelebihan dengan kesihatan yang baik. Kesihatan Rasulullah ni bukan bersamaan dengan seorang lelaki. Rasulullah ada 30 orang lelaki sihat Rasulullah. Maksudnya memang sihat sungguh. Tapi kalau Rasulullah tak jaga, maka akan jadi punah juga.
Kesihatan tu tak berpanjangan. Baik. Jadi secara umumnya semua amalan yang dituntut oleh syarak mendorong kita ke arah penjagaan dan pembinaan kesihatan yang baik, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Maka setiap perkara yang mana amalan yang dituntut di dalam syariat melalui hukum syarak, semuanya adalah berkaitan dengan, antaranya berkaitan dengan kesihatan kita sendiri. Dalam solat kita, dalam ibadah tawaf kita, dalam ibadah apa sahaja dalam ibadah kita, banyaknya berkait dengan kesihatan. Sa'i kita berjalan, semuanya berkaitan dengan kesihatan. Maka kalau orang yang tak sihat nak buat ibadah, Allah Akbar, sakit, jalan selecok boleh gagahkan diri, tak apa, boleh jalan, memang boleh jalan, tapi sakit, seksa. Sebab apa? Sebab puncanya daripada kesihatan yang tak dijaga. Maka hukum syarak memang antaranya berkait dengan kesihatan diturunkan. Amalan pembinaan kesihatan ini terbahagi pada dua asas yang utama. Yang pertamanya melaksanakan amalan yang diperintahkan oleh syariat, sama ada amalan wajib maupun sunat. Semua amalan yang mana turun ini semuanya daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ianya wajib ataupun sunat. Baik. Jadi pada asasnya setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala membawa kepada hukum wajib, kebiasaannya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala diambil daripada mana? Diambil daripada surah Al-Ahzab. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Dan tidak sepatutnya bagi orang lelaki dan perempuan yang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu arahan untuk mereka memilih sesuatu yang lain buat diri mereka. Maksudnya kalau kita ni bila Allah dan Rasulullah dah tetapkan sesuatu perkara, kena buat juga benda tu. Tak boleh ada pilihan lain nak buat benda lain, tak boleh. Tak boleh orang kata nak buat amalan ni, saya nak buat amalan ni, amalan ni saya tak mau buat. Tak boleh. Kena buat belaka masuk dalam Islam. Jadi kalau ada fahaman-fahaman zaman sekarang yang mana ianya mengambil kira, kamu kalau nak buat ni kamu buatlah, tapi yang ni kalau kamu tak mau buat pun tak ada masalah. Tak boleh. Dia tak akan jadi tak ada masalah, sebab dia akan jadi masalah. Dalam Islam begitu, nak masuk Islam tak boleh separuh-separuh. Nak duduk dalam agama Islam tak boleh nak ambil suku ke, tak boleh. Islam kesemuanya. Maksudnya Islam bagaimana? Daripada kamu hidup sampai kamu mati, semuanya Islam. Boleh tak nak hidup dalam Islam, mati dalam keadaan bukan Islam? Tak ada orang nak. Sebab apa? Sebab tahu dah akhirat yang buruk. Tapi ramai yang awalnya bukan Islam tapi akhirnya mati dalam Islam. Allah Akbar. Dia orang kata kematian yang mana dicemburui oleh kita semua. Ini orang begini lebih baik daripada kita hak mana awal Islam, akhir pun Allah Akbar. Tunggal langgang. Alhamdulillah min dzalik. Sebab apa? Sebab tak ada penamalan agama daripada dalam hidup. Tak ada. Semasa hidup tu tak ada pengamalan agama. Macam orang sekarang, semayang nak apa kita ikut Islam, tapi bab pemerintahan kita tak boleh nak ikut Islam. Salah ke? Kita umrah haji guna Islam, tapi dalam penggunaan ekonomi mungkin kita tak payah nak menggunakan Islam. Ini semua pemikiran salah. Siapa kata ekonomi tak ada penggunaan Islam? Apa fungsi baitul mal? Apa fungsi zakat? Apa fungsi infak? Apa fungsi sedekah? Itu semua berkaitan ekonomi. Apa penggunaan ijab qabul dalam menjual beli? Itu semua bab ekonomi. Siapa kata tak ada Islam dan ekonomi? Maksudnya Islam ni berkait daripada kita buka mata, bangun tidur sampai kena tutup mata, semuanya berkait dengan Islam. Atas sekecil-kecil perkara pun. Masuk tandah pun ada doa berkait juga dengan agama. Itu Islam.
Jadi kalau ada orang yang mengatakan, datang kepada kita, dia kata, oh kita buat ibadah pada sembahyang sahaja, pada ibadah-ibadah yang kita tahu sahaja. Yang lain dalam pengurusan hidup kita, mungkin kita tak perlu nak gunakan Islam. Ni terang, jelas, sahih memang salah. Orang gini kita kena tolak. Sebab dia masuk Islam dalam keadaan yang separuh-separuh. Ni bukan Islam. Nabi tak pernah ajar kamu kalau masuk Islam mesti dalam keadaan yang kesemua yang ada dalam Islam semua kena masuk. Jadi dalam ayat di atas Allah Subhanahu Wa Taala melarang orang lelaki dan perempuan yang beriman dari melakukan sesuatu perbuatan mengikut ikhtiar pilihan mereka sendiri sedangkan telah ada arahan dan ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dalam hal tersebut. Maksudnya melalui ayat yang saya baca tadi, surah Al-Ahzab ayat 36 tadi, orang Islam sama ada muslimin wal muslimat tak akan pernah diberi pilihan jika ianya berada dalam satu ketetapan hukum yang memang Allah telah wajibkan. Nah, maksudnya kalau solat subuh boleh tak nak buat solat lain? Tak mau sembahyang subuh nak buat solat lain ganti solat subuh boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab memang benda tu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau solat-solat lepas sembahyang qabliyah dengan ba'diyah, diberi pilihan nak buat pun boleh. Ada masa Nabi buat, ada masa Nabi tak buat. Sama dengan apa Allah SWT dengan qiyamul lail, sama dengan solat tarawih, benda yang sama juga. Nabi buat 8, sahabat buat lebih. Jadi nak buat lebih boleh ke? Boleh, tak ada masalah sebab termasuk dalam qiyamul lail. Bangun malam, menghidupkan malam. Jadi orang yang tak faham dengan konsep yang mana Allah telah beritahu, yang mana Nabi telah ajarkan, tunjuk praktikal pada kita, maka punahlah. Sebab apa? Sebab hanya faham tak ada guru. Jadi begini, kalau dia faham dalam keadaan dia berguru tak ada masalah, tapi faham tak ada guru maka jangan. Maka demikian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, falyahdharul ladzina yukhalifuna an amrihim an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Maka berilah ancaman terhadap golongan yang menyelisihi perintah Nabi bahawa akan tertimpa ke atas mereka itu fitnah atau azab yang pedih bakal menimpa mereka. Nampak? Orang yang mana berselisih dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselisih dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia ni dalam perkara yang apa saja dalam agama, dia berselisih pendapat. Maka apa yang berlaku? Allah bagi tahu golongan ini yang mana berselisih perintah Nabi dan Allah, maka mereka akan tertimpa satu fitnah yang amat besar, iaitu satu azab yang sangat pedih bakal menimpa mereka. Ini janji Allah. Maksudnya kalau tak buat benda yang Allah suruh, tak tinggal benda yang Allah larang, maka akan terima azab yang pedih. Jelas. Jelas pada kita. Tak, di sini lagi terang, maksudnya kamu tak boleh nak masuk Islam dalam keadaan yang separuh-separuh, tak boleh dah. Memang kena masuk seluruh, secara kafah, keseluruhan. Bukan masuk dalam keadaan sikit-sikit, tak boleh. Maka kafah ini dengan inilah. Maksudnya tak ada seluruh tu, maksudnya dengan cara macam mana? Iaitu tak ada selisih pendapat dengan Allah dan Rasulullah. Jika ada benda yang selisih, rasa tak setuju, azab Allah akan datang. Jelas dalam surah An-Nur ayat 13. Maka jika kita meneliti ayat di atas, kita akan mendapati bahawa terdapatnya ancaman dan azab dan fitnah yang akan menimpa golongan yang berselisih perintah Nabi SAW. Seperti yang diketahui, seseorang itu tidak akan diberikan ancaman dengan azab melainkan apabila dia meninggalkan sesuatu yang wajib. Maksudnya bila dia meninggalkan suatu perintah Allah dalam keadaan perintah itu adalah suruhan yang wajib, maka akan tertimpa dengan azab Allah yang sangat pedih. Sebab tu dalam kitab bagi tahu, dengan melaksanakan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syariat sama ada wajib atau sunat, dan dalam masa yang sama menjauhi perkara yang dilarang di dalam syariat. Apa saja yang Allah larang,
Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'murun, ta'murun. Semuanya suruh buat benda yang benar, tinggal benda yang salah. Jauh lari daripada benda yang salah. Jangan dekat. Ni bila kita nampak benda-benda yang akan datang ni, pemerintahan apa semua, maka perlu kita di sini sebagai seorang manusia pilih dengan secara yang baik. Jangan menggunakan emosi, jangan menggunakan sifat fanatik, tak boleh. Kita kena menggunakan atas iman, memilih di atas iman. Dalam pilihan politik Rasulullah pun ketika zaman pengakhiran wafat Rasulullah, ada yang pilih di atas emosi. Kaum Ansar nak orang ni, kaum Muhajirin nak orang ni. Tapi bila dipilih atas iman, maka dipilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sama juga dengan pemimpin. Yang di hadapan kita kena letak dulu agama Islam. Jika aku pilih orang ni, maka Islam akan terjaga atau tidak? Tu. Lepas tu, maka tanya pula, ya Allah, kalau aku pilih orang ni, adakah dia ni akan menjaga rakyat-rakyat ni, orang yang berada di bawah? Yang kedua, yang ketiga, ya Allah, kalau aku pilih orang ni, adakah dia akan suruh benda yang ma'ruf, tinggal benda yang munkar? Kita bukan pilih atas dasar kita fanatik orang tu, tidak. Kita pilih atas dasar kita nak Islam. Kita nak Islam. Bila kita nak Islam, maka kita tahu kita kena pilih siapa. Pilih orang yang tak buh kepada Islam, hanya bercakap sahaja. Nah, dia bercakap saja di luar, dia jaga, tapi bila dia naik pemerintahan tak jaga pada agama, habis benda kena jual. Ni bukan jaga agama ni. Nah, ni orang-orang yang mana nak menjatuhkan agama. Maka jangan kita ini sesekali jadi di antara orang yang menjatuhkan agama kita sendiri. Dalam erti kata lain, jadi fitnah pada agama. Nah, itu yang pertama. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara hal yang pertama, ketika berada dakwah, Allahumma salli, dakwah secara sir, secara khafi, secara rahsia di Mekah adalah dengan tetapkan iman dalam hati para sahabat. Memang tak ada Tuhan melainkan Allah, dan engkau Muhammad pesuruh Allah. Iman tetap, yakin, tak ada dah. Maksudnya mari apa-apa lepas ni sekalipun, semuanya Allah Ta'ala nombor satu. Lepas Allah, Rasulullah nombor dua. Tetaplah dalam mari apa-apa ujian, tak goncang, tak goyah. Letak agama dulu yang pertama. Sebab tu tengok pada sirah yang lain. Sirah Nabi juga, Sayyidina Bilal, apa yang berlaku? Letak pada terik matahari yang sangat panas, tak memancar cahayanya, batu yang sangat besar letak atas dada Bilal bin Rabah, dan yang terkeluar apakah ayatnya? Adalah Ahad, 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 Allah satu, Allah satu. Iman tetap, tak goncang orang tu. Sama juga dengan kita. Yang akan datang ni, pemilihan ini dipilih atas dasar iman, mengikut iman kita. Mana kita rasa paling menjaga agama, paling jaga Allah, akan terbela Islam, bantu orang miskin, selesaikan masalah rakyat, maka itulah yang dipilih. Itu yang lebih penting. Itu yang termasuk di dalam ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu ayat dalam sebutan untuk ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang tu, bila kamu sayang Allah, sayang Rasulullah, maka ikutlah contoh yang mana telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara macam mana? Iaitu ta'muruna bil ma'ruf, suruh benda yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan jauh larang daripada perkara yang munkar, dan dalam masa yang sama kita tu'minuna billah, beriman pada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sehingga akhir hidup kita, Allah suruh kita untuk mati dalam agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam Islam. Maka barulah bermulalah kisah illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dapat habis dah tadi. Nah, hidup atas dunia ikut cakap Allah, ikut cakap Rasulullah, tak ada selisih pendapat. Nah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Suruh benda yang baik, larang benda yang munkar, dan sama-sama beriman pada Allah. Dan akhirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam keadaan Islam. Dan akhirnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Datang kepada Allah pada hari yang mana tak ada manfaat. Anak, pinak semua tak ada, harta semua tak ada manfaat, kecuali yang datang pada Allah dalam hati yang selamat. Allahu Akbar. Selamat ni maksudnya macam mana? Dalam hidup dia banyak buat perintah Allah, lakukan perintah Allah. Dan akhir sekali, golongan illa man atallaha biqalbin salim ni, hak mana hati-hati yang selamat ni, akhir sekali Allah akan panggil mereka dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kata Allah. Wahai hati-hati nafsu-nafsu yang dalam keadaan yang sejahtera. Dah selamat dah hati, jumpa Allah tu dalam keadaan selamat. Bila duduk dah dalam keadaan selamat, maka Allah panggil mereka ini dalam keadaan wahai nafsu jiwa-jiwa yang sejahtera. Allahu Akbar. Tambah ke hidup itu. Maka kalau nak, mula dari hidup kita sekarang. Sekarang ni kita kena start dah, mula. Hak yang lepas-lepas, hak lalu-lalu tu biarlah. Sebab Allah sebut dah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau kira hak mana-mana hak kami salah, hak kami terlupa. Ya Allah, jangan kamu kira. Hak lepas kita tu dikira kita salah, lupa nak buat macam mana. Ni ada dah orang tukang beringat. Maka perlu kita pilih di atas dasar iman. Pilih pemimpin yang beriman, yang jaga Allah, yang jaga Rasulullah, yang jaga Islam. Jaga tiga perkara ni, insya-Allah semuanya akan terjaga. Baik. Kemudian maksud melaksanakan amalan yang dituntut syarak ialah jika perkara tersebut dilaksanakan dengan beradab, iaitu mengikut aturan sunnah, ia pasti mendatangkan kesan yang pasti dan nyata. Begitu juga halnya bagi amalan yang dilarang syarak, jika ditinggalkan ia boleh memberi kesan yang baik kepada kesihatan, bukan sahaja dalam bentuk fizikal tetapi juga rohani. Segala perkara amalan yang dituntut dalam syarak, yang mana suruh kita buat, dalam erti kata lain ikut juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ianya baik pada diri manusia. Dan begitu juga sebaliknya, apa-apa sahaja yang dilarang di dalam syarak, maka ianya sudah pasti baik untuk manusia. Baik untuk manusia. Sebab Allah dan Rasulullah ini tunjuk perkara yang mana boleh kamu bahagia, kamu akan sejahtera, kamu akan berada dalam keadaan baik, kamu berada dalam keadaan bahagia, bukan dunia tapi sampai akhirat. Maksudnya kebahagiaan, kesejahteraan, kebaikan ini tak terhenti pada dunia sahaja, tidak. Dia akan pergi sampai ke hari akhirat. Hari akhirat tu terhenti pada liang lahat sahaja ke? Tidak. Sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam syurga Allah ni, antara hadis yang Nabi sebut, "Lau ta'lamuna ma a'lam falyadhaku qalilan walyabku katsira," kata Nabi. Atau kama qala, sadaqa Rasulullah. Nabi kata, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, sudah pasti kalian akan banyak menangis dan kalian akan sedikitnya ketawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah ini diberitahu, dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda, nikmat syurga, nikmat neraka habis semua boleh tengok. Boleh tengok belaka.
Sebab tu Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lam", jika kalian tahu apa yang aku tahu, sudah pasti kalian akan falyadhaku qalilan wa labku katsira. Ketawa sedikit, nangis banyak hidup atas dunia. Allahu Akbar. Menangis itu sebab apa? Sebab mengenangkan dosa-dosa, mengenangkan dengan perkara yang mana akan datang ni, apa yang akan terjadi pada dia. Sebab tu para ulama ajar, kalau bangun qiyamul lail itu, alim ulama ajar, kalau bangun qiyamul lail ataupun bangun malam ke, tak bangun malam ke, kalau menangis, kadang-kadang kita lepas solat, lepas sembahyang, kita menangis kerana dosa kita. Ya Allah, banyaknya dosa aku, ya Allah. Ni ada air mata ni, ambil air mata tersebut, sapu muka, sapu habis muka. Tak sapu muka, ada lebih-lebih sapu lengan apa semua, sapu. Sapu tu sebab apa? Sebab itulah air mata yang mana kita taubat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Menangisi dengan perkara dosa yang mana pernah kita buat atas dunia. Maka lepas sembahyang nengung kita tak? Nengung ingat dosa, ya Allah, banyak dosa aku, ya Allah. Nah, hidup aku ni tak lama dah tapi banyaknya dosa aku buat, ya Allah. Nangis, neleh air mata. Maka alim ulama ajar, air mata tu jangan kesat. Ambil ni, sapu habis muka, badan, lengan, sapu. Sebab apa? Kita minta dengan Allah SWT, ya Allah, dengan air mata berkat daripada taubat ni, ya Allah, padamu, ya Allah. Minta mana-mana hak dang sapu. Bukannya hak sapu, hak dang kena kulit ni, air mata hak lebih-lebih ni, minta tak kena bakar dengan api ni, ya Allah. Allahu Akbar. Seksa api neraka Allah. Sebab dalam Quran sebut api neraka itu sifatnya, antara sifat api neraka bukanlah dengan warna merah, tidak. Adakah dengan warna biru? Tidak. Adakah dengan warna oranye? Tidak. Neraka Allah warnanya hitam. Maksudnya siapa-siapa masuk dalam habis. Tak pernah jumpa atas dunia api wanita. Tapi itulah sifat neraka Allah. A'udzubillah min dzalik. Maka Allah tahu dah kita ni masuk je liang lahat, kena sikit secoteh je, orang kata. Orang Terengganu kata kena secoteh je. Cubit je kena daripada azab Allah. Allahu Akbar, tak tertanggung. Tak tertanggung, tuan-tuan. Tu azab Allah. Sebab tu sirat tu, tiang sirat tu, bukannya padang 2 minit habis boleh dah, boleh seberang dah, tak ada. Kira-kira 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan ataupun 1000 tahun perjalanan. Sirat, tiang sirat tu, tuan-tuan. Nabi kata atas tiang sirat ni ada yang berjalan seperti, Allahumma salli Muhammad, seperti cahaya. Yang berjalan seperti cahaya. Dan kemudian yang kedua berjalan seperti angin, tiupan angin. Yang ketiga berjalan lajunya seperti apa? Seperti burung terbang. Yang keempatnya berjalan seperti apa? Seperti Allahumma salli Muhammad, seperti kuda. Kenapa burung dulu baru kuda? Sebab kuda ni dia tanah dia ada halangan. Tak kena nopak, kena berlari, kena sakok apa semua. Kuda. Maksudnya burung lagi laju. Kemudian Rasulullah kata lagi, antara yang lain yang berjalan di atas tiang sirat dalam keadaan yang merangkak. Allahu Akbar. Kalau merangkak, tuan-tuan, 500, 1000 tahun perjalanan, tak tahu duduk mana. Tu tiang sirat. Maksudnya air mata ni, mata kita banyak menangis kerana dosa, ya Allah. Dosa tu, macam-macam dosa kita buat atas dunia, tak lari daripada dosa. Maka air mata ni, kata ulama, air mata ni maka ambil sapu bahagian-bahagian hak dang kena sapu. Hak tak dang tu nak warna dah. Nah, maksudnya sampai tahap begitu. Hak tak dang kena air mata ni nak warna dah, tapi hak dang tu, ya Allah, minta jangan bakar, ya Allah. Sebab kulit ni pernah menangis kerana dosa padamu, ya Allah. Kulit ni pernah merintih, pernah terkena titisan air yang mana merintih disebabkan dosa-dosa lampau, ya Allah. Tu ulama ajar. Maka Nabi kata, kalian bila kalian